Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih faslun fi bayani ilajil baqli. Ini satu pasal pada menyatakan ubat yang menghilangkan kikir itu, supaya jadi bersifat ia dengan saqo dan karim jua. Dan sekalian lafaz ini maknanya satu jua, iaitu lawan sifat bakil itu. Jadi kita ada dibentang oleh Imam Ghazali tentang makna kata kejahatan sifat bakil, sampai peringkat perkara yang Allah perintah pun dia tak buat, seperti zakat. Sampai peringkat tak ada perasaan belah kasihan pada orang miskin bila dah bakil ni. Dia main macam-macam penyakit lagi. Bukan setakat makna dia tak mau bagi ke orang, betul benda dia, orang punya pula dia nak kacau, dia bakil. Lawannya kita bincang dulu saqo atau pemurah. Pemurah ni makna ringan tangan nak bagi ke orang, bukan ringan tangan nak kata benda orang. Macam tabung haji tu, ambil duit tabung haji bagi kat kapiak, itu tak betul. Itu pemurah tak kena gaya. Pemurah kata benda kita pemurah, mudah kita hulak, mudah kita derma. Dan terakhir ni kita dengar satu lagi sifat yang lebih hebat daripada saqo, iaitu isar. Dia bincang isar kata dengan yusiru nabi anfus ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini lebih tinggi daripada saqo. Mereka mengutamakan sahabat-sahabat mereka, sedangkan mereka sendiri susah. Kalau kita tak boleh isar, saqo pun jadilah. Pemurah pun kira dah hebat dah tu. Kalau naik sampai isar tu hebat dah lagi. Jadi apa yang kita penting, kita tak mau sifat bakil ni bawa sampai ke mati. Kena mujahadah, kena cari jalan ubat penyakit bakil ni. Penyakit rohani ni tuan-tuan, yang ada di hati kita ni, kena usaha bagi buang sifat tak elok ni. Kalau kita tak usaha sungguh tuan-tuan, dia akan bawa sampai ke mati. Orang tua kata nafsu ibarat kanak-kanak kecil, kalau tak dilah menyusu sampai ke tua. Nafsu jahat ni, bakil, kedekut, apa semua ni, dia ibarat kanak-kanak kecil. Budak kecil dia menyusu lah mak dia tu, hisap tetek mak dia tu. Tapi sampai umur 2 tahun dah tumbuh gigi, kita kena lah tau lah. Ambil kat seruntun, tenyeh pungkuk palsu. Ayak dia tu sapu kepala tetek mak dia. Bila budak nak hisap, dia pahit, dia tinggal, tu nama lah. Kalau tak buat lagu tu, dia menyusu sampai ketua. Panggil jahat ni kalau kita tak ubah sampai ketua. Ada orang tu, dia suka beletiak daripada muda sampai tua, kira duduk beletiak. Kita nak bawa pergi rumah tok dia, cik tak mahu pergi rumah tok suka beletiak. Anak cucu pun tak mahu pergi rumah. Pengalaman saya tuan, saya dulu kerja storekeeper Kementerian Kesihatan. Lepas training, saya ditempatkan tuan di Kuala Lumpur tu, di Petaling Jaya tu, bahagian packaging. Kalau ada apa Sabah, Sarawak, mana-mana seluruh Malaysia lah, saya lah packing barang tu semua. Kemudian kita hantar dengan lori, kapal terbang, kapal laut semua lah. Di bawah saya ada 10 orang. Dia petugas kata, ni Cik Siddiq,
Mereka ni bertugas bawa Cik Sidik. Cik Sidik dulu buat apa arahan kat dia. Saya pun tuan sekalian, adalah 10 orang. Mereka lah ambil ubat, susun apa semua, packing. Tu ada bagian lain pula hantar pergi keluar negeri ni. Ramai-ramai tu ada seorang tu. Loh, ada cengih. Tua lah, cengih. Tak mau sebut lah nama dia, cuma sebut cerita dia. Ambil aktibar. Cengih lah, sidap sikit jerekak, nak tendang orang. Dia ni kata. Sampai satu hari tu kan, satu anak muda dia main jumpa saya. Dia kata, Cik Sidik, saya tak tahan dah. Dia kata, awak tu pakcik tu hari-hari jekah saya, maki saya. Saya dah kaki dia sendiri. Sekali dia tahu, dia kata tahu, dia ni dah tua, jalan bertongkat, tak terkajar orang. Begitu. Aku terkajar pun tahu. Dia kata, kacau. Satu hari tu kan, saya jumpa dia seorang sama seorang lah. Tujuan nak nasihat lah sikit. Nak tanya pakcik ni sikit. Pakcik ni umur berapa tahun? Umur pakcik berapa? Dia nampak tua dah. Dia kata kat saya, umur betul ke umur tipu? Ada umur tipu pula. Saya ni Ustaz, Cik Sidik dia kata, masa buat kemenalan tu, pegawai pendaftaran tu tanya saya, umur pakcik berapa? Masa tu mintanya bukan ada soal beranak apa betul tak? Lepas merdeka kan. Saya, dia kata nak kerja dengan kerajaan, dia kata saya bagi tahu umur saya muda 20 tahun. Lah ni umur dia dalam kad pengenalan 50. Umur sebenar 70. Dia bayar kerja lagi tu, buat 70 lah. Nampak saya pun kata, awak lah pakcik ni deras sangat, dia cakap deras, nak tengkak ni, nak tumbuk lah, nak apalah. Lama saya telidik, saya tanya dekat orang-orang situ lah yang kerja lama kan, orang tua-tua. Saya kata, dia ni siapa sebenarnya? Dia ni Cik Sidik. Masa dulu dia lah Samsin Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kaki pukul orang. Jadi perangai Samsin tu, sombong tu, angkuh tu, kalau kita tak didik dia, tarbiyah dia, tak ubat dia, sampai kedua tu panggil macam tu. Jadi kita orang yang nak beribadat kepada Allah memang tak sesuai sangat. Penyakit bakil, sombong, angkuh, hasad, dengki, memang tak sesuai bagi orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi penyakit-penyakit ni kalau ada kat kita, kita cari ubat dia. Orang yang berpenyakit ni nak bak begitu tuan, dia kan boleh lah, makan pun tak lalu, kerja pun tak boleh. Orang ada penyakit, dia makan pun tak lalu, kerja pun tak mampu, tak rot. Begitulah bila rohani kita, hati kita berpenyakit, dia makan tak lalu. Rohani kita bukan makan nasi, bukan makan cakotel, dia makan zikrullah, makanan dia Quran, makanan dia ibadat malam, tasbih, tahmid. Kalau ada penyakit ni memang tak mampu punya, tak boleh buat ibadat, memang tak boleh. Jadi kita nak kena buat ibadat, bekalan kena banyak. Kita nak balik jumpa Tuhan, tak lama lagi kita nak mati. Lepas tu mel satu rangsangan, satu kesedaran nak ubat penyakit-penyakit ni. Dah kita tahu bahawa diri kita ni ada penyakit bakil, kita nak ubat. Mudah-mudahan kita ubat penyakit bakil ni. Bila hilang penyakit bakil, baru dia main penyakit yang elok tu. Pemurah, sakok kan. Wallahu ya'idukumul maghfirah wa fadlah. Allah menjanjikan kepada kamu tu maghfirah, keampunan. Wa fadlah, Allah ganti lagi harta benda kita dengan kita bersedekah, dengan pemurah tadi. Di antara makna kata pengampunan dosa kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan kita banyakkan bersedekah. Kita orang pemurah, Allah ampun dosa kita. Dosa kita pun tak tahu banyak mana. Bila kita dosa kita diampun oleh Allah, mudah kita nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Malam ni bercakap tentang berkaitan mengubati penyakit bakil. Qala musannif rahimahullah ta'ala, faslun, ini satu pasal,
fi bayani, pada nak menyatakan, nak menghuraikan ilajil bukhli, iaitu mengubat penyakit bakhil. Bakhil ni penyakit, kena ubat dia. Bila hilang bakhil ni, baru kita sihat, baru kita boleh bermurah, boleh bersedekah, mudah penuh. Selagi ada penyakit bakhil, tak boleh sedekah. Kedekut baik. Apa tahu apa makna kedekut baik? Kedekut tu dah faham dah, bakhil pahit. Pahit ni dia nak makan pun tak boleh. Bukan takat dia tak sedekah ke orang, dia sendiri tak boleh makan. Duk makan ikan taman kering ni duit banyak, kedekut. Orang betina ada, isteri dia minta duit belanja, dia bagi RM3. Nak beli ayam tak boleh, beli ikan tak boleh, ikan terbenung pun tak boleh. Lawan dia RM3 taman kering ni. Dia sendiri pun tak boleh makan. Yang kata kedekut baik ni. Jangan buat panggil macam tu. Anak cucu marah, bini pun marah kan. Isteri kita pun tak seronok. Pasal apa? Lampau kedekut, bakhil. Penyakit ni tak sesuai sangat dengan kita, orang yang beribadat di jalan Allah ni. Ya? Kita nak ubat dia. Ini satu pasal pada menyatakan ni menghuraikan, memperincikan ubat yang makna kata menghilangkan kikir, yakni kedekut. Terlebih dahulu orang yang kena penyakit ni, dia kena tahu dia ada penyakit, baru timbul satu kesedaran nak ubat. Saya dulu tak ambil kisah bab penyakit saya. Masuk hospital 5 hari, darah naik 250, baru aku tahu aku darah tinggi. Bila tahu darah tinggi, barulah cari ubat. Dia beli tu apa, pump darah tu, hari-hari cek. Baru kita cari jalan, cari ubat, cari apa semua. Barulah mula exercise supaya badan tu berpeluh, sihat. Bila kita tahu kita ada penyakit, baru akan timbul satu makna kita kata rangsangan ataupun satu motivasi ke atas kita untuk kita ubat penyakit ni. Kalau tidak, jangan buat pasal. Penyakit stroke kita tak ubat, sekali kena habis jam turun. Ramai kawan kena. Baru ni tuan-tuan jatuh bilik ayak. Batu dia ayak pergi hospital taping, hospital tak terima dah. Pasal pendarahan tu terlampau banyak. Darah naik kepala tinggi sangat. Doktor kata buat balik lah, kata. Balik tak sampai sejam di rumah mati. Jangan sampai kronik macam tu. Jangan bakil sampai tak mau keluar zakat. Bakil sampai makna kata kita sendiri pun tak boleh makan. Bakil sampai makna kita kata sampai anak bini pun benci kat kita. Jangan buat macam tu. Ingat cerita Sa'labah. Sa'labah ni orang susah tuan. Dia Rasulullah bagi salam, dia cabut. Tak ada nak berdoa apa. Rasulullah bagi salam, dia cabut. Semua sahabat dia kan buat dia sampai tahun ni. Satu hari Rasulullah tanya dia. Dia kata, saya ada kain untuk semayang selai. Terpaksa berkongsi dengan isteri saya. Dia balik, kain tu isteri dia guna. Selai kain semayang, 2 orang guna. Lepas tu dia balik cepat. Susah sangat hidup. Minta Rasulullah berdoa biar dia kaya. Nabi kata tak usah, elok dah ni, hidup macam ni elok dah. Dia minta sangat, dia desak sangat Rasulullah supaya berdoa untuk dia. Last sekali Rasulullah bagi dia sepasang kambing, sekor jantan, sekor betina. Nabi berdoa untuk dia. Jadi sungguh kambing dia. Beranak, dah banyak. Duduk dekat masjid payah. Kambing duduk kacau masjid, duduk naik masjid, duduk berak dalam masjid. Orang pakai bising, bola gerak jauh sikit. Lagi banyak kambing membiak. Akhirnya jauh daripada masjid. Jemaah dah tak nampak. Belum ni nampak juga jemaah. Ni tak nampak langsung lah jemaah. Sampai ke muncaknya tuan-tuan, Rasulullah hantar sahabat.
Pergi jumpa dia supaya dia keluarkan zakat kambing dia tu. Dia tak mau keluar. Itu punca malam. Dia tak mau keluar. Sahabat pergi jumpa dia, jangan buat macam ni. Rasulullah suruh keluar zakat, hang tak keluar macam mana ni? Lama dia pun bagilah. Bagi Rasulullah tak mau terima zakat dia. Jangan sampai zakat dah tak diterima. Rasulullah wafat. Naik Abu Bakar, dia hantar zakat kambing kat Abu Bakar. Abu Bakar kata Rasulullah tak terima. Macam mana aku nak terima? Jangan tuan. Sebab itu makna kata penyakit bakil ni kedekut ni capai peringkat tak mau keluar zakat. Tak membantu orang miskin. Tak terasa kita banyak kesusahan orang lain. Jangan buat macam tu. Mai kita pakai ubat. Kalau penyakit ni ada kat kita, kita mai pakai ubat. Biar sejuk hati kita dengan dunia. Dunia ni bagi kita sejuk hati. Tak ada masalah. Kalau Islam nak ambil, tak ada masalah. Pasal dunia kita nak tinggal. Orang yang bakil ni, yang sayang dunia ni, tuan dan abang bagi, nak mati cukup payah. Dia nak tinggal dunia tu, dia sayang sungguh. Tapi kalau orang fakir, orang isar, orang pemurah, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah. Ruhnya keluar daripada tubuh badan dia, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ini satu pasal pada menyatakan ubat yang menghilangkan kikir ni kedekut, supaya jadi bersifat ia dengan saqaq. Bila bakil ni mampu kita ubat, insya-Allah mudahlah kita bersifat dengan sifat saqaq, pemurah. Selagi bakil ada, pemurah tak boleh masuk. Kita macam ni lah tuan-tuan. Ni cawan. Biasa ada kecil-kecil main bola. Bola yang orang panggil bola seralat. Bola 2 biji. Bola tu muat mulut cawan ni, muat. Satu putih, satu warna hitam. Kita letak bola putih, bola hitam tak boleh letak dah. Kita letak bola hitam, bola putih tak boleh letak dah. Begitulah ibarat hati. Ma ja'alallahu lirajulin min khalbaini fi jawfihi. Allah tak jadikan 2 hati, satu dada. Satu dada, satu hati. Kalau hati kita bakil, saqaq tak masuk, pemurah tak masuk. Kalau kita bersifat saqaq, pemurah, bakil tak masuk. Nak bagi saqaq ni masuk, kena buang bakil tu dulu. Kena buang bakil tu, kikir habis-habis. Jangan ada sifat bakil di jiwa kita, sikit pun jangan. Itu dia. Supaya apa kita buang bakil ni? Supaya jadi bersifat ia dengan saqaq. Saqaq ni pemurah. Dan karim. Karim pun pemurah juga. Allah Ta'ala bersifat karim. Karim tu pemurah jugalah. Saqaq pun pemurah, karim pun pemurah. Dua-dua ni sama saja, maknanya satu, iaitu pemurah. Dan karim juga. Dan sekalian lapas ini, saqaq dan karim ni maknanya satu jua, maknanya sama. Kan? Maknanya pemurah, lawan bakil. Lawan bakil. InsyaAllah lah tuan-tuan, mudah-mudahan kita cuma murah. Dia boleh menguatkan ukhuwah Islamnya sesama kita. Kalau tuan-tuan biasa tolong orang tu kan baik dengan kita. Saya belajar pasal lembu tuan, lembu 3 bulan saya tuan-tuan tak keluar pergi mana, bergomel dengan lembu ambil air garam tu, bol dalam botol ni, botol macam ni, lubang sikit, curah dia mulut dia pun ambil air gula bagi dia minum. Lama-lama lembu tu boleh beri kepala. Boleh beri kepala. Boleh lah, boleh berkira dengan kita. Dulu tengok kita semacam
Pasal apa dia baik dengan kita? Kita pun murah. Dia tengok kita untuk bagi makan dia. Sahabat-sahabat kita kena tolong dia, bantu dia, insya-Allah. Kita ni sampai dah masa ketika tuan-tuan tak boleh berpecah belah. Kita wujudkan perasaan kasih sayang sama kita. Wujudkan perasaan tu. Jangan biar kapiak harbi di AP ni masuk celah. Bukti telah tunjuk bila orang Islam Melayu bersatu, dia tak ada tempat, tak boleh masuk orang. 6 bila raya out semua kalah. Ni Selim ni, Selim. Di Selim, Don Selim Perak nak bertanding bila raya. Tuan-tuan tengok lagi. Kita bersatu, dia tak ada ruang. Cukuplah tuan-tuan, dengan sebab kita berpecah belah, dia pun masuk pecah. Cukuplah. 2 kali Tuhan bagi peringatan kat kita. Ingat tak? Pertama kali kaum ini perintah 14 hari. Tengok macam mana kaum ini buat kat kita, kaum Melayu, orang Islam. 14 hari dia perintah. Ni kaum ini baru ni 22 bulan. Macam mana dia buat? Kita tengok apa dia buat. 2 kali Tuhan bagi amaran, kita tak sedap lagi, hampa tunggu. Kali ketiga hancur terus. Pecah perempuan, berkelahi perempuan. Habis negara kita, habis hancur. 22 bulan 3/4 ladang tabung haji habis. 22 bulan dah. Tuan-tuan bayang kalau merentah 5 tahun. Habis ladang tabung haji semua. Hotel-hotel tabung haji semua habis. Cukup-cukuplah Tuhan bagi kat kita pengajaran. Mari kita bersatu. Bersatu padu demi masa depan anak bangsa kita. Zuriat kita jangan jadi merempat di tanah ayah kita sendiri. Cukuplah. 2 kali Tuhan bagi amaran. Cukup. Kalau kita tak mau juga, apa tunggu? Ini masa kita nak menyatukan umat Islam, bangsa Melayu, umat Islam. Antara caranya kita kena bersifat pemurah. Kalau kita bakhil, ini yang memecah belahkan perpaduan kita. Bakhil tak sesuai. Kena sifat pemurah. InsyaAllah. Ini guna kitab tasawuf. Jangan duk kepit sampai basam kitab, tapi kedekut tak apa-apa. Kedekut baik tak guna. Tuhan Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya kan janji Tuhan ni? Wallahu ya'idukumul maghfirah wa fadlah. Allah menjanjikan kamu keampunan wa fadlah, kelebihan. Tuhan bagi lagi ganda. Fadlah. Kita bagi RM1, Tuhan ganda RM10. Saya tak pernah tengok, tak pernah jumpa tuan-tuan orang pemurah papa ke dana. Hampa tunjuk main kat aku kalau ada. Dia pemurah, suka bagi sedekah derma tanah derma sini, tapi dia ni papa ke dana. Ada tak? Aku tak pernah jumpa. Yang aku jumpa orang pemurah ni, Allah ganda-ganda kat harta dia. Jangan takut. Jangan tak yakin janji Tuhan. Jangan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wallahu ya'idukumul maghfirah wa fadlah. Syaitan yang menjanjikan kamu kefakiran. Syaitan kata hang duk sedekah, duk bantu orang, hang pakiak, hang papa ke dana. Ini syaitan punya janji. Wallahu ya'idukumul maghfirah wa fadlah. Tapi Allah menjanjikan kamu keampunan. Dengan sedekah tu Allah ampun dosa kamu. Dengan sedekah tu harta kamu akan bertambah-tambah, berganda-ganda. Ini siapa janji? Allah janji. Kalau janji Allah kita tak percaya, apa jenis manusia kita ni? Abang ni. Kita ni bukan orang beriman lah maknanya. Orang beriman yakin janji Allah. Di samping harta kita bersama, jiwa kita tuan-tuan lembut. Kita mana sejuk hati. Hati kita sejuk dengan dunia. Harta yang kita sedekah ni di akhirat, ya Allah, tuan-tuan. Tuhan balas berganda-ganda, masya-Allah. Itu dia. Insya-Allah. Supaya ia bersifat dengan saqaq dan karim jua. Dan sekalian lafaz ini, lafaz saqaq, lafaz perkataan karim, maknanya satu jua. Maknanya samalah. Lawan kepada bakhil.
yakni pemurah. Karim pun pemurah, Sakok pun pemurah. Cuma ahli sufi dia ada lah, dia punya tingkatan-tingkatan kan. Macam Habib, kekasih Allah. Khalil, kekasih Allah juga. Khalilullah, gelaran Nabi Allah Ibrahim. Habibullah, gelaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dua-dua kekasih. Tapi cuma martabat itu tinggi rendah lah. Ya, itu saja. Tapi makna kata, makna Sakok ataupun Karim ni lawan daripada bakhil. Kita nak buang sifat bakhil supaya Allah Ta'ala masukkan dalam hati kita ni sifat yang dinamakan sifat Sakok atau sifat Karim. Ni tuan-tuan ni nak bubuh ayak dalam ni. Nak bubuh ayak minum, Milo, susu, kopi, teh. Tuan-tuan kena pastikan dulu cawan ni bersih, betul tak? Tentu tuan-tuan basuh dulu. Takkanlah cawan ni tik cicak, ada tik kucing, ada berpibuh Milo, siapa nak buh, betul tak? Kita nak makan nasi, tentu pinggan kita basuh dulu. Takkan pinggan kotor kita nak buh nasi, betul tak? Apatah lagi Allah Ta'ala, Allah nak tuang sifat Sakok dalam jiwa kita, hati kita. Nak tuang sifat Karim dalam jiwa kita. Kita sendiri kena pastikan hati kita ni bersih, tak ada sifat bakhil. Kalau ada sifat bakhil tu yang duk halang tu. Sakok tak boleh masuk. Awak lah, aku ni tak memurah. Dah aku ketekut. Cuba buang penyakit kedekut ni tengok. InsyaAllah kita jadi orang pemurah. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Jadi pemurah macam pemurahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cukup pemurah lah tuan-tuan. Pemurah semua. Dia patang tengok orang susah. Nabi balik daripada masjid, lepas sembahyang raya, ni cerita dalam kitab. Nabi tengok budak-budak main-main, lari sana lari sini, lari sana lari sini. Seorang budak duduk jauh pada kawan-kawan dia. Dia duduk seorang melengung itu. Nabi pi kat budak tu. Nabi kata, pasal kau tak main dengan kawan-kawan? Mereka ada baju baru, mereka ada makanan di pagi raya. Saya, dia kata, tak ada makanan di pagi raya ni. Baju pun baju lama. Mana bapa hang? Bapa saya mati perang, mati syahid. Mak saya kahwin baru. Pak tiri saya tak ambil berat hai saya. Nabi meleh yang mata. Nabi kata, mau dah hang jadi anak angkat aku? Mau dah jadikan Fatimah kakak kamu dan Ali abang kamu, Hasan dan Husin saudara kamu? Budak tu kata no. Nabi bawa pergi rumah, Nabi bagi pakai baju baru, bagi duit kat dia, bagi makan kat dia. Baru dia seronok pimpin dengan budak lain. Tu Nabi. Budak kecil pun dia ambil kira. Ayat jelata lain lagi lah kan. Sifat Nabi yang mulia ni kita kena pakaikan diri kita, contohi sifat tu. Jangan kedekut. Ringan tangan, ringan tangan kita memberi, insya-Allah. Nak buang penyakit ni semua supaya kita bersifat dengan sifat Sakok ataupun sifat Karim. Dua-dua ni kata musannif rahimahullah taala, sekalian lafaz ini maknanya satu jua, iaitu lawan sifat bakhil ini. Boleh nak sebut Sakok pun boleh, Karim pun boleh, sebagai pemurah, lawan daripada kedekut, bakhil, kikir. Itu dia. Piramli kata Haji Bakhil. Piramli buat cerita. Buat cerita Haji Bakhil. Ketahui olehmu bahawasanya sebab yang menjadikan
akan bakil itu, punca sebenarnya kasih akan harta. Kalau yang menyebabkan orang tu jadi bakil, berpunca dia kena satu penyakit, iaitu penyakit iaitu yang dinamakan kasih sayang pada harta. Kita ada harta tak apa, sayang harta tu tak boleh. Kena kita sayang, makna kata Allah, Rasul, sayang agama Islam lebih pada harta. Kalau Islam memerlukan harta, kita sanggup bagi. Tak mau bagi semua, bagi sikit. Pada sahabat-sahabat pun ada martabat-martabat. Kalau saya nak wakaf, bagi habis. Perang Tabuk kan, apabila Rasulullah tak gerakkan tentera Islam pergi ke Rom, musim kemarau, musim panas, Nabi gerakkan sahabat untuk menginfak harta bendanya. Abu Bakar bagi habis. Sehingga dikatakan tuan-tuan, dia ambil tu, ambil kayu, cungkir celah papan, kemudian ada jarum patah ke apa, semua dia kumpul habis bagi kat Rasulullah. Hingga Rasulullah tanya, apa yang ada pada kamu ya Abu Bakar? Allah dan Rasul. Yang tu tinggal. Ada sahabat yang Rasulullah terima setengah infak dia, ada setengah diterima 2/3, 1/3. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, Rasulullah kata kalau dia timbang iman semua manusia makhluk muka bumi ni, berat lagi iman Abu Bakar. Hebat Abu Bakar ni. Kita begitulah tuan-tuan. Bukan tak suruh bagi semua, ikut kemampuan kita, kan, keimanan kita. Jangan bagi banyak pula, tapi iman kita kena. Pibuh tabur masjid RM50, malam minggu RM50, balik rumah duk belenggu tu. Orang tidak tajam macam apa belenggu. Aku nak bos RM1, tebuh RM50. Bini dia kata pergi minta balik, pergi cari berhari biji batu, minta balik. Itu tak kena. Bagi ikut kemampuan kita, yang kita mampu. Jangan langsung tak bagi. Itu yang tak boleh. Itu dia. Itu dia. Jadi faham kitanya iaitu punca sebenarnya jadi bakil ni kerana sayang kepada harta. Ada harta tak apa, tapi sayang harta tu tak boleh. Mengatasi kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul, kasih kepada perjuangan Islam, itu tak boleh lah. Ada harta tak ada masalah. Kalau tak ada harta pun susah juga tuan-tuan, kita nak bergerak lah. Semua main duit. Betul orang kata, kan, bukan semua dengan duit, tapi betul semua kerja lah ni perlukan duit. Dulu tak apalah kita buka pondok, tak kena ni, buat-buat bangunan tu cukup lah. Masuk hutan, cari kayu buat tiang apa semua, buat bangunan surau, lebih kurang korek telaga. Budak-budak bukan perlu ni bil layak tak mai. Bil layak apa telaga, cedok gaya timba. Bil elektrik pun tak ada. Budak-budak ada pakai minyak teh. Sampai nak hitam lubang hidung. Duk menggapai batan tu sampai nak hitam lubang hidung. Tapi lah lain cerita lain dah. Semuanya memerlukan duit. Ya, duit perlu, tapi janganlah sampai wang itu, duit tu kita kasih, harta tu kita kasih, kita sayang. Kasih kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada perjuangan Islam. Demi perjuangan Islam kita sanggup korbankan harta benda kita. Sebab itu bila sebut tentang jihad tuan-tuan, Allah selalu sebut harta dulu. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Selalu Tuhan iring. Bila kita sebut tentang makna kata perlukan harta benda, kena cari ya. Kena usaha dapat dengan jalan yang halal. Tapi jangan jiwa kita terikat dengan harta benda tu. Matlamat. Harta benda ni bukan matlamat, dia cuma sebagai alat untuk mencapai matlamat kita, jihad fi sabilillah. Macam tu.
Bila timbul kasih pada harta, habislah. Kasih ni tuan-tuan, orang tua kata buta. Kita kasih pada sesuatu, kita buta tentang hakikat sesuatu. Bila kita kasih sesuatu, kita jadi hamba kepada sesuatu. Orang kasih harta, dia jadi hamba harta. Dia tak kira ada harta tu halal ke haram ke, Tuhan redha ke Tuhan tak redha ke, dia tak kira lah. Pasal apa? Dia dah kasih. Kita kasih pada Allah, cari harta untuk memudahkan kita buat kerja-kerja Islam. Kita tahu halal haram, ambil yang halal, kita tolak yang haram. Jangan kau ikut dan. Itu dia. Ya. Dan kata musannif, sebab yang menjadikan kasih harta itu 3 sebab. Orang tu macam mana dia sayang sangat kat harta ni, yang boleh membawa dia ke dekut bakil. Kata Imam Ghazali, ada 3 punca. Sebab pertama, kasih akan syahwat. Dia duk layan nafsu dia. Nafsu nak makan banyak, makan sedap, pakai hebat, rumah hebat, kenderaan hebat. Ni semua nafsu. Kita ni tujuan kita ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak ku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada aku. Kita makan untuk ibadat, kita pakai tutup aurat untuk ibadat, kenderaan kita untuk ibadat, rumah kita untuk ibadat. Kalau nafsu, dia nak rumah besar, mewah, selesa, pakaian lembut-lembut, mewah-mewah, kenderaan yang hebat-hebat. Itu dah jadi macam dah. Itu syahwat. Itu makna syahwat, nafsu. Yakni suka bersedap-sedap di dalam dunia. Dia nak jadikan dunia ni tempat bersedap-sedap, berseronok-seronok. Sini bukan tempat bersedap, sini tempat bekerja, beribadat. Nak sedap dalam kubur, nak sedap di akhirat, betul. Kalau hang nak sedap sini, sana tak boleh sedap punya. Dia dua yang berlawanan. Siapa mencari sedap di dunia, di akhirat dia teruk. Dunia bukan tempat seronok, bersedap-sedap. Sedap di sana besok Tuhan sediakan, di akhirat besok. Dunia tempat kita bekerja, beramal, berjuang, berjihad. Tempat kita mencurahkan peluh, tenaga, wang ringgit, harta benda kita untuk mendapat kebahagiaan akhirat nanti. Orang yang mencari dunia, dia akan membelakangkan akhirat. Orang yang mencari akhirat terpaksa membelakangkan dunia. Kerana dunia dan akhirat ibarat masyriq dan maghrib. Masyriq ni matahari naik, maghrib ni belakang saya ni matahari jatuh. Kita menghadap matahari naik, kita terpaksa membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, kita membelakangkan matahari naik. Kita pilih akhirat, dunia ni lebih kurang ya. Kita pilih dunia, terpaksa kita korbankan akhirat kita, membelakangkan akhirat kita. Pilihlah mana yang kita nak. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu kehidupan yang hakiki, yang sejati, yang selama-lamanya, akhirat tu. Banyak orang lupa benda ni. Kita dah bincang lama hari tu kan, bab dunia dan akhirat. Jadikan akhirat bertelamat hidup kita, bukan dunia. Dunia tempat bekerja, akhirat tempat kuntik hasil. Ibarat orang buat bendang, dunia ni mesti tempat menanam, akhirat tempat menuai. Tanam di dunia, tuai di akhirat. Tuan-tuan biasa buat bendang kan? Orang buat bendang ni tuan-tuan, saya duduk Kedah lama agak, tengok orang buat bendang. Pak mentua saya buat bendang, musim menanam buka cob ya, basah bajang. Awak tak basah,
upah menanam, upah traktor, upah bajak, meracun, tak keluar ayah duit. Musim tu musim cong. Bila senyum musim menuai. Tengok tu dia jentera duk tajak duk tuai padi kan. Jalan tu kita duk atas pantai ban. Duk dekat apa ni kita punya dia panggil dangau. Golok gulung rokok daun. Syok. Mat, berapa mat? Tak banyak. Ya Ustaz, 23 guni ya. Serelung 23 guni. Dia dah utak dah kira dah 20 relung. 23 kali 20 berapa? Seguni berapa? Dah kepala otak ni nampak duit dah. Senyum macam. Senyum. Di akhirat besok semua senyum. Dapat tuan-tuan nikmat yang melimpah Allah. Balasan daripada Allah hasil kerja kita di dunia dulu. Dunia tempat bersusah payah, tempat bekerja. Kan? Baik itu dunia bukan tempat seronok. Nak seronok bukan sini. Bukan tempat dia. Tapi ada orang dia menjadikan hidup dia ni nak bersedap-sedap, berseronok-seronok di dunia ni. Dia layan syahwat dia. Itu punca menyebabkan dia sayang pada harta, akhirnya bawa sifat bakhil. Sayang kedekut, tak mau ada pulak langsung. Pegang ni tak tiris sikit pun. Cekak boleh dia semua. Tak lepas sikit pun. Tu dia. Dan suka akan bersenang di dalamnya. Dunia ni nak kira nak bersenang-senang, nak hidup mudah, nak seronok. Ni punca. Akhirnya dia kedekut, sayang harta, akhirnya bakil. Orang yang biasa hidup susah ni, insya-Allah dia makna kata dia mudah jadi seorang yang pemurah. Itu dia tak kedekut. Qala musannif rahimahullah ta'ala, ya. Seperti suka membanyakkan pakaian. Pakaian dia banyak pula. Almari tu penuh almari. Pakai patut badan tu dah lah, 4-5 lay cukup dah. Ini penuh almari pakaian semua. Dan suka membanyakkan berkahwin. Kahwin banyak. Dia berkata kalau begitu tak boleh kahwin 4 lah, kahwin 3. Boleh. Kahwin banyak ni, kahwin cerai. Apa cerita ni? Dia kahwin tu untuk memuaskan hawa nafsu dia, bukan kahwin untuk Islam. Saya tuan-tuan, anak saya 27, isteri saya tinggal 30, campur saya 1, 31. Saya ada undi 31 tuan bila raya untuk Islam. Tak untuk Islam kan? Main undi, insya-Allah menang kan? Undi banyak, anak ramai. Apa isteri 1, anak 1 apa? Kalah belah raya. Yang dimaksudkan banyak kahwin ni, kahwin banyak kali. Kahwin cerai. Ini tak betul lah kan? Kalau kahwin untuk mendidik anak-anak kita, untuk perjuangan Islam, untuk membina umat, itu tak apa. Kan? Dia. Dan barang sebagainya, kerana tiada sampai mendapat akan sekalian demikian itu, melainkan dengan harta itu. Bila nak seronok, bersedap-sedap, nak makan sedap-sedap, tentu kena banyak belanja, banyak harta. Bila ingin banyak harta, mai sifat bakhil. Jadi kita kena buang penyakit ni. Makan untuk beribadat kepada Allah, pakai untuk ibadat. Hidup secara qanaah, macam kita bincang dulu. Tak payah hidup dalam berpoya-poya, bermewah-mewah. Hidup dalam keadaan mana kata orang yang bersifat qanaah, memada apa yang ada, insya-Allah. Orang yang macam ni dia tak terfikir, tuan-tuan sekalian, membanyakkan harta, dan insya-Allah tak akan kena penyakit bakhil pada diri dia. Itu sebab yang pertama.
Yang kedua, ketiga kita sambung masa akan datang insya-Allah. Jadi kita ni tuan-tuan bimbang juga ni. Apa nama Covid ni dia mula naik balik dah. Dulu satu angka naik dua dah. Saya tuan-tuan, saya orang Pulau Bangkok. Musim Covid ni tuan-tuan, Pulau Bangkok seorang pun tak kena. Orang Pulau Bangkok tak kena. Penyakit Covid ni tak kena di Pulau Bangkok. Pasal apa? Bila penyakit ni mendadak naik yang betul ni, kerajaan sekat pelancong-pelancong masuk Pulau Bangkok. Pulau Bangkok pelancong tak boleh keluar, tak boleh masuk. Orang Pulau Bangkok tak boleh keluar. Kuarantin di pulau. Orang Pulau Bangkok dia tak macam kita ni duduk jauh-jauh pun semua dia pun macam biasa ya. Bi kalau tarik bukan mua jadi biasa ya, macam biasa, tak ada duduk jarak-jarak, tak ada. Pasal apa? Kerajaan dah sekat pada awal, orang pelancong luar tak masuk. Dengan ceritanya bila pelancong masuk tuan, depa ni makna kata kuarantin dalam rumah, depa langgar kuarantin tu. Jadi kerajaan akan perketatkan balik. Menteri Dalam Negeri kata kuarantin akan dibuat, makna kita kata akan dibuat oleh pihak kerajaan, bukan buat di rumah. Jadi apa yang patut bagi kita pakat jagalah. Jangan makna kata penyakit ni timbul balik. Kalau naik sampai 100, mungkin dia kuasakan balik PKP tu. Kita suka nak berjemaah pun tak boleh, nak kuliah pun tak boleh, apa tak boleh. Pakat-pakat jagalah masing-masing, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Bagi pihak saya, insya-Allah lepas raya haji ni kita nak sambung balik pembinaan madrasah di Pulau Bangkok tu yang terhenti masa Covid ni. Lepas raya ni kita nak sambung balik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirayu sekali lagi untuk berderma, bersedekah, untuk merealisasikan pembinaan sebuah komplek untuk tahfiz dan pondok di Pulau Bangkok, khusus untuk orang Pulau Bangkok, insya-Allah. InsyaAllah lepas raya ni kita akan mulakan balik, insyaAllah. Itu saja rezeki kita pada malam ni. Mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan, Allah selamatkan kita bersama, Allah satukan hati-hati kita, kita menjadi umat Islam yang kuat, untuk kita sama-sama mempertahankan Islam, mendaulatkan Islam di tanah air kita ni, insyaAllah. Wallahu a'lam, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.